Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hairul Aizat bin Dodi, nombor matrik 282107. Salam sejahtera Dr. Rashidah. Nama saya Chong Hui Yang. Nombor matrik saya ialah 281955. Saya berasal dari Ipoh, Perak. Assalamualaikum, hai. Nama saya Nur Atira binti Ma'asa. Nombor matrik saya 281967. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Reza Daniel Piramid. Nombor matrik 285040. Selamat sejahtera Dr. Rashidah. Nama saya Tan Li Shen. Nombor matrik saya 281936. Saya berasal dari Al-Asbaq, Kedah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhani Sofia binti Abdul Halim. Nombor matrik 282083. Kami daripada kumpulan 11. Ini nombor pembentangan tugasan berkumpulan yang bertajuk Ketidakseimbangan Ekonomi. Pengenalan kepada ketidakseimbangan ekonomi. Sistem pentadbiran dan ekonomi asas yang telah dilaksanakan di negara Malaysia telah mewujudkan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini telah mewujudkan jurang dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Di samping itu, pertambahan dalam kalangan penduduk dan peningkatan dalam sektor ekonomi telah mewujudkan pengerasan beberapa etnik kaum dan juga pertumbuhan bandar yang semakin meningkat hari demi hari. Perkara ini telah menimbulkan kejurangan yang sangat berbeza antara kaum, pembangunan bandar dan luar bandar semakin meluas. Oleh hal yang demikian, isu kejurangan antara kaum telah membawa kepada beberapa faktor ketidakseimbangan ekonomi dan dapat memberi impak negatif. Misalnya, masalah di kawasan pedalaman yang masih tidak diberi tumpuan dari segi kemudahan infrastruktur, keperluan asas yang tidak mencukupi dan kemudahan pengangkutan yang tidak berskala berbanding yang berada di bandar. Bagi menangani kedudukan ketidakseimbangan sosial ekonomi di Malaysia, pihak kerajaan telah mewujudkan perancangan dasar ekonomi baharu yang dikenali sebagai DEB. Dasar ekonomi baharu bertujuan untuk merangka satu matlamat utama bagi merapatkan jurang antara kaum sekaligus dapat mewujudkan perpaduan negara dalam pelbagai faktor seperti ekonomi, sosial, politik, kebudayaan dan lain-lain lagi. Jadi, persoalannya, apakah punca dan faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi berlaku di Malaysia? Saya akan mengemukakan 3 faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi di Malaysia. Faktor yang pertama adalah ketidakseimbangan ekonomi antara etnik. Hal ini dapat terbukti apabila pengagihan pekerjaan, pendapatan dan sumber ekonomi yang tidak saksama berlaku di kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Biar saya mengemukakan satu contoh iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa tersebut tercetus di kalangan etnik yang berbeza disebabkan oleh kesenjangan ekonomi yang wujud di antara etnik. Faktor yang kedua adalah kedatangan pengaruh asing dan dasar yang diperkenalkan oleh mereka. Sebagai contoh, kedatangan kuasa British telah memperkenalkan dasar pecah dan perintah. Dasar tersebut telah menyebabkan masyarakat tanah Melayu dipisahkan mengikut fungsi masing-masing. Jika dibandingkan dengan taraf hidup kaum lain seperti kaum Cina, taraf hidup orang Melayu dianggap jauh ketinggalan dalam sektor ekonomi. Faktor yang ketiga termasuklah taraf kemiskinan dalam kalangan masyarakat yang ketara. Sebagai tamsilan, semasa penjajahan British, kaum Melayu tertumpu kepada ekonomi tradisional seperti pertanian, perikanan dan peternakan, manakala kaum Cina dan kaum India melibatkan diri dalam sektor ekonomi seperti bidang perniagaan, perdagangan dan pelombongan. Keadaan ini telah menyebabkan penduduk kampung semakin ketinggalan dan penduduk bandar semakin berkembang. Hari ini saya akan membentang tentang kesan-kesan ketidakseimbangan ekonomi di Malaysia. Kesan pertama adalah menjejaskan semangat nasionalisme dan patriotisme. Hal ini demikian kerana ketidakseimbangan ekonomi menimbulkan keadaan ketidakharmonian hubungan antara masyarakat. Mereka akan berasa iri hati dan tidak puas hati semasa mendapati jurang pendapatan antara mereka yang besar. Hal ini akan menyebabkan kesalahfahaman dan perselisihan mudah berlaku serta menjadi pengaduan yang serius. Kesan kedua adalah menjejaskan pembinaan negara dan bangsa. Hal ini demikian kerana masyarakat yang menghadapi kemiskinan dan emosi tidak stabil lebih cenderung untuk melakukan kes jenayah bagi mendapat wang cepat. Keadaan ini akan menjejaskan keselamatan negara dan seterusnya membawa kepada keruntuhan ekonomi negara. Sebagai contoh, sektor pelancongan akan terjejas kerana pelancong tidak yakin lagi terhadap keadaan negara kita. Kesan ketiga adalah pluralisme, iaitu keadaan berlaku apabila pelbagai penduduk terbentuk berbagai sifat.
Sebagai contoh, penjaga dari negara lain yang bersikap tidak peduli mengakibatkan masalah ketidakseimbangan sosioekonomi. Oleh demikian, masyarakat berasa tidak puas hati terhadap masalah tersebut. Sebagai analogi, peristiwa berdarah 13 Mei 1969 telah membuktikan ketidakpuasan antara berbilang kaum. Langkah-langkah mengatasi ketidakseimbangan ekonomi di Malaysia. Dasar ekonomi baru. DEB mula diperkenalkan pada awal tahun 1970 dan berakhir pada 1990 melalui DEB dilaksanakan oleh Bapa Pembangunan Malaysia, iaitu Perdana Menteri Malaysia kedua, Tun Abdul Razak. DEB mempunyai dua matlamat khusus yang ingin dicapai. Pertama, dengan meningkatkan pendapatan serta peluang kerja untuk rakyat yang tiada pekerjaan dan berpendapatan rendah. Mengurangkan serta menghapuskan pengenalan antara kaum, di mana sebelum ini etnik tinggal di kawasan tertentu, di mana etnik Cina tinggal di kawasan Lombok, etnik India tinggal di kawasan estate dan etnik Melayu tinggal di kawasan pedalaman. Beberapa pencapaian yang ingin dicapai oleh DEB iaitu mewujudkan pekerjaan kepada rakyat terutamanya kepada penganggur, menambah pendapatan dan daya pengeluaran khususnya kepada kaum Bumiputera, mengurangkan jurang perbezaan pendapatan daripada pelbagai aspek terutamanya mengikut kaum, memodernkan kehidupan di luar bandar dengan menggunakan teknologi canggih, perusahaan dan perdagangan yang dimiliki sepenuhnya oleh kaum Bumiputera, percantuman antara kaum untuk mewujudkan suasana yang aman damai, memberi peluang kepada pekerja untuk meningkatkan taraf hidup, membaiki taraf dan kualiti hidup terutama kepada rakyat yang berpendapatan rendah. Dasar Pembangunan Nasional DPN. Dasar Pembangunan Negara DPN diwujudkan pada 17 Jun 1991 oleh Perdana Menteri keempat iaitu Datuk Dr. Mahathir bin Mohamad. Untuk pengetahuan, DPN ini ditubuhkan bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dari pelbagai aspek ekonomi, sosial dan politik dengan pengagihan sumber yang saksama. DPN juga bertujuan untuk mengurangkan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi yang berlaku dengan menggalakkan rakyat berkongsi matlamat dan pendapat untuk menggalakkan perkongsian secara adil dan saksama. Hal ini bagi mewujudkan dan membentuk masyarakat yang hidup bersatu padu di samping mencorakkan keseimbangan dari segi pembangunan. Bagi mencapai tujuan yang diimpikan oleh DPN, inisiatif telah dirancang iaitu dengan mengekalkan pencapaian yang berkualiti secara berterusan dengan mengambil kira kemampuan negara untuk bersaing terutamanya dalam pasaran antarabangsa. Hal ini bagi meningkatkan pendapatan negara. DPN juga berhasrat untuk menghapuskan pengenalan kaum dengan merancang pembentukan pelbagai kaum bagi menaikkan ekonomi negara dan menggunakan potensi kecerdasan rakyat terutamanya apabila adanya pelbagai. Secara kesimpulannya, kerajaan perlu bijak mencari intensif supaya titik keseimbangan antara agenda pertumbuhan dengan agenda agihan dengan adil. Di Malaysia terdapat dua hal yang tak dapat dipisahkan iaitu saling mempengaruhi dengan saling menentu antara satu sama lain dari segi aspek ekonomi dan etnis. Kadar pertumbuhan ekonomi dan indeks kualiti hidup rakyat di Malaysia mencatat peningkatan positif. Pertumbuhan dengan agihan merupakan situasi menang-menang kepada limpahan kemampuan mengatasi etnik. Dengan adanya pelaksanaan dasar ekonomi baru yang telah menyebabkan proses pengadaan antara kaum dapat dilaksanakan sehingga kini. Sebagai contoh, kerajaan dapat menyusun semula antara masyarakat supaya sosioekonomi antara kaum dapat diseimbangkan dan taraf hidup kemiskinan dapat diatasi.